بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمعلمين والمعلمات، فلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا دافع البلاء والنقم، ارفع عنا يا الله كل بلاء ووباء وهم وغم وشدة ونقمة وفتنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد،
Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan sesyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala, masih lagi diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, peluang untuk kita beribadah, peluang untuk kita merebut sebanyak mungkin pahala, sebanyak mungkin kebaikan-kebaikan yang kita dapat lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, nyawa yang menjadi satu nikmat yang besar. Kerana dengan nyawa, dengan umur yang Allah Subhanahu wa taala panjangkan kepada kita, lalu kita dapat merasai seluruh nikmat-nikmat yang lain. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang dalam keadaan kita dapat melakukan kebajikan, kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ni kita sambung lagi pengajian kita, insya-Allah. Masih lagi kitab 40 hadis akhlak mulia, akhlak yang kelima pada malam ni, insya-Allah. Akhlak yang keempat pada minggu lepas ialah tenang dan tidak gelojoh. Seterusnya akhlak yang kelima pada malam ni, insya-Allah, kitab yang dikarang oleh musannif kita Syekh Fahmi Zamzam. Kita akan melihat pula sedikit sebanyak nasihat. Kita mengaji hadis Nabi SAW ni, kita kena menjiwai atau membayangkan bagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW berada berdepan dengan Nabi, bersemuka dengan Nabi SAW, kemudian mendengar nasihat, mendengar perkataan, melihat perbuatan Nabi SAW. Lalu kita belajar hadis ni seolah-olah macam tu. Bila kita belajar, bila kita sebut hadis daripada Abu Hurairah, seolah-olah kita ni duduk bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian kita sama-sama mendengar nasihat daripada Nabi SAW. Kerana hadis Nabi SAW adalah nasihat, adalah perkara yang Nabi SAW tinggalkan kepada kita. Seolahnya Nabi ni baca ataupun tegur ataupun beri nasihat kepada kita, walaupun kepada sahabat Nabi yang mendengar, tapi sebenarnya hakikatnya ialah kepada kita seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan juga kita mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pada malam ni hadis yang kelima, akhlak mulia yang kelima ialah qala musannif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin. Hadis kelima membawa tajuk bakti terhadap ibu bapa. Maknanya, fahamannya bahawa orang yang berbakti kepada kedua ibu bapa, orang yang menghormati kepada kedua ibu bapa,
Orang yang taat kepada ibu bapa itu sebahagian daripada sifat baik, akhlak kepada seseorang. Nak nampak buruknya akhlak dia bila mana dia seorang anak yang tidak berbakti kepada ibu bapa, tidak menghormati kepada ibu bapa, yang tidak menjaga tutur kata dengan kedua ibu bapa. Mana itu petanda bahawa dia tidak ada akhlak. Sebahagiannya dia hilang akhlak yang mulia yang Nabi SAW contohkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raghima anfu thumma raghima anfu ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. Hadis riwayat Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kotor hidung seseorang dengan berlumuran tanah. Ini satu kinayah, kotor hidung seseorang dengan berlumuran dan tanah. Apa maknanya? Maknanya ialah seseorang tadi menjadi hina. Kemudian menjadi hina pula. Pulang. Raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu. 3 kali Nabi SAW sebut. Maknanya sebut 3 kali ni maknanya nak sebut benar-benar, ataupun nak mengiyakan, mentakkidkan bahawa orang ni akan hina, orang ni akan hina, orang ni akan hina. Dan kemudian menjadi hina di atas kehinaan. Dahlah hilang dah akhlak, kemudian dihina pula, kemudian mendapat kehinaan daripada orang lain pula. Bagi seseorang yang sempat menemui seseorang daripada kedua ibu bapanya, Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia tadi ada ibu, lahir ada ibu dan ada ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri lahir tak ada bapa, kemudian dengan ibunya sekejapan sahaja. Tapi kita, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan bahawa kita tadi dalam keadaan celek mata, lahir dalam keadaan ada ibu dan juga ada ayah. Ya. Atau keduanya, menemui salah seorang ataupun keduanya. Maknanya sempat dengan ibu atau sempat dengan ayah, ataupun sempat kedua-duanya ketika mereka sudah tua, lalu ia tidak dapat berbuat bakti. Orang ni Nabi SAW sebut kata hina. Dia sempat jumpa, sempat menemui kedua orang tuanya ketika mana mereka sudah tua, dan tidak dapat berbuat bakti kepada mereka yang akan melayakkannya menjadi penghuni syurga. Falam yudkhilil jannah, tidak akan masuk syurga, tidak akan melayakkan mereka tadi menjadi penghuni syurga. Ataupun dalam kitab ni sebut ia akan melayakkan mereka, mafhum mukhalafah. Tak sempat, maka menyebabkan mereka tadi ke neraka. Kalau mereka ni sempat berbuat bakti, makna mereka sempat untuk ataupun melayakkan mereka untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala.
Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Hurairah. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat rakan dan juga hamba Allah Subhanahu wa taala, anak-anak pelajar dan sekalian. Jadi hadis ini Nabi datang daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan ataupun didatangi dengan rawi a'lanya ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam pengajian hadis, Abu Hurairah radhiyallahu anhu tu dipanggil rawiyul a'la, rawi yang teratas sekali, tertinggi sekali, orang yang mendengar sendiri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana tu kalau kita buka kitab hadis, kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, kita akan melihat di sana ruya an si fulan, an si fulan, an si fulan, an si fulan, kadang-kadang sehingga 30 daripada Abu Hurairah tu. Daripada Imam Bukhari tadi, Imam Bukhari meriwayatkan hadis tu sampailah ke atas sehinggalah pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kadang-kadang sampai 50 60. Makanya sedikit, tapi yang kita ada di hadis kita ni hanya rawiyul a'la sahaja. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini dalam keadaan dia lahir dalam keadaan yatim. Maknanya anak yatim. Abdul Rahman sebelumnya Islam namanya Abdul Syams. Abdul Rahman bin Sakhrin, nama selepas Islam. Masuk Islam bila? Masuk Islam pada tahun ke-7 hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebut sehingga 5,000 lebih hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan dia wafat pada umur 78. Sebahagian daripada sedikit maklumat berkenaan dengan Abi Hurairah ataupun Abu Hurairah. Baik. Kadang-kadang tertanya-tanya orang yang mengaji bahasa Arab, tertanya an Abi Hurairah. Kadang-kadang sebut Abu Hurairah, kadang-kadang Abi Hurairah, kadang-kadang Aba Hurairah. Okey, di sini berkenaan dengan al-munsaraf. Ada sana berkenaan dengan ilmu nahwu was-sarf. An harfu jar, jadi aba sebahagian daripada asma'u khamsah. Jadi dia boleh jadi aba, dia boleh jadi abi, dia boleh jadi abu. Kalau kita baca buku bahasa Melayu, dia akan sebut abu semua, Abu Hurairah, Abu Hurairah. Tapi kalau kita baca dalam Arab, dia ada Abi Hurairah, dia ada Abu Hurairah, dia ada Aba Hurairah. Tak apalah, yang tu boleh mengaji lagi dalam bab nahwu dan saraf. Itu sikit, sentuh sikit berkenaan dengan nahwu saraf. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tengok sedikit keterangan. Jadi kita nampak gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada kita dalam satu amaran, dalam satu supaya kita berjaga-jaga. Kita sendiri kita tahu bagaimana Allah Ta'ala takdirkan kita dalam keadaan lahir ada ibu dan ayah, ataupun lahir ada di antara keduanya. Lalu Nabi kata kalau dia tak sempat nak berbakti, yang akan melayakkan dia masuk syurga. Maknanya kalau dia tak berbakti, tidak melayakkan dia tadi masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Keterangan berbakti kepada ibu bapa adalah di antara perkara yang sangat dituntut di dalam agama. Allah Ta'ala meletakkannya di tempat kedua setelah kita beribadah kepadanya, seperti firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
Sadaqallahul Azim, surah Isra. Dan Allah Ta'ala telah memberikan keputusan supaya kamu jangan menyembah kecualinya, kecuali hanya kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat bakti kepada ibu bapa. Allah Ta'ala meletakkan kedua ibu bapa ni di tempat yang kedua selepas mana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikut Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudiannya berbakti kepada kedua ibu bapa. Hakikatnya tuan-tuan, hakikatnya yang perlu kita melihat atau merenung, kedua ibu bapa kita ini ialah sebab ataupun musabbab, menjadi penyebab kita ni ada. Benar-benarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengadakan kita, hakikatnya. Tapi musababnya Allah Ta'ala jadikan kedua ibu bapa kita, daripada kedua ibu bapa kita tadilah ada kita. Makna nak ceritanya punyalah besarnya, sebab tu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam surah Isra ni, punyalah besarnya bakti kepada ibu bapa ni, ataupun punyalah besarnya kemuliaan kedua ibu bapa kita ni ialah kerana apa? Kerana dia menjadi penyebab kita hidup. Kalau tak ada dia dengan tak ada ibu dan tidak ada ayah tadi, kita tak ada hidup. Sebab tak ada musabab nak boleh kita dilahirkan. Jadi oleh kerana tu menjadi tempat yang kedua ibu bapa tadi, selepas mana hakikat kejadian ni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan, tapi sebab musabab tu ada. Oleh kerana itu, bakti kepada kedua ibu bapa sudah menjadi suatu perkara yang sangat lumrah dalam masyarakat Islam, dan telah difaham oleh semua lapisan masyarakat Islam dan oleh lapisan masyarakat yang masih belum kehilangan nilai kemanusiaan yang murni. Itu nilai kemanusiaan yang murni ni, kemanusiaan manusia ni, nilai kemanusiaan ni bukan kata hak agama, tuntutan agama, kemanusiaan sahaja pun dah terbukti apa? Terbukti bahawa memang dah layak kedua ibu bapa tadi perlu kepada anak-anaknya tadi supaya berbakti, supaya menghormati, supaya tidak mendahului kedua ibu bapa. Anak-anak pada zaman sekarang ni, tengok pada zaman sekarang ni, anak ibu bapa yang masih ada ibu bapa, jangan tunggu nanti dah tak ada dah baru nak menyesal. Dah tak ada baru nak sebut silat, tak ada dan sebagainya. Waktu yang duk ada ni, waktu ibu bapa masih ada ni, buatlah kebaikan-kebaikan, buatlah kebajikan-kebajikan. Kita semua maklum bahawa ibu bapa sudah banyak bersusah payah dalam memelihara anak. Itu sebahagian yang kita kena duduk sedar. Sebahagian yang kita kena duduk sedar. Kena sedar sedia, ataupun mudahnya sebati dengan diri kita ni. Apa dia? Mak ayah kita ni bersusah payah dalam memelihara anak. Tadi ni sebut dah awal tadi ni penyebab kepada hidupnya kita. Dilahirnya kita tadi. Kemudian bersusah payahlah kedua ibu bapa ni daripada kita ni kecil sampailah ke besar kadang-kadang ni. Duk menyusahkan mak kedua ibu bapa ni daripada kecil sampai ke besar. Ini disebut ni kita bersusah, kedua ibu bapa ni bersusah payah dengan kita ni. Rasanya tidak dapat dibilangkan banyak mana kesusahan yang telah mereka korbankan dan dalam memelihara anak
Di samping sangat banyak pula yang telah dibelanjakan untuk keperluan anak-anak mereka. Itulah. Sudah tentulah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Sadaqallahul Azim, surah An-Nahl ayat yang ke-78. Allah Ta'ala yang mengeluarkan kita daripada perut-perut mak kita. Semua kita ni mari daripada perut ibu kita. Allah Ta'ala jadikan lumrahnya, jadikan sunatullahnya kedua ibu bapa. Bapa tadi tak beranak, tapi ibu tadi yang beranak. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kedua ibu bapa kepada ibu tadi tempat kita tadi dihidupkan. Terutama susah payah dah tu, kan? Susah payah dah tu mengandung, besar, perut tadi duk bawa, tak larat pun bawa juga, duk dalam perut ibu bapa kita, ibu tadi, macam-macam, kadang-kadang macam-macam enak. Macam-macam enak tu mak jadi mengidam macam-macam. Tak ada jenuh. Dan ni kalau musim buah tak apalah, kalau nak buah apa rambutan ke, dokong ke, lansat ke, tak apa. Tahu noh musim yang tak ada habis dah tu, nak jenuh cari. Dah nyusah dah situ pun. Kita ni yang duduk dalam perut ibu bapa kita ni, ibu kita ni nyusah dah. Sat dia pusing sana, sat dia pusing sakit dan sebagainya, kan? Ibu tadi pula kena pergi jumpa doktor, silat makan sikit, lagi nak kena makan ubat dan sebagainya, macam-macam menyusahkan. Hakikatnya kita menyusahkan ibu tadi, duduk dalam perut tadi menyusah lah. Nak ceritanya pengorbanan ibu dan ayah, pengorbanan ibu tadi. Baik. Kemudiannya, kita bayang lagi. Kemudiannya, ketika mana nak beranakkan kita, mudahnya nak lahirkan kita, nak bersalin kita ni, pun susah juga. Pun susah juga. Allah Ta'ala keluarkan tadi pun susah juga. Macam-macam. Ada keadaan nak kena operate, ada keadaan yang dalam keadaan apa dia koma, dalam keadaan macam-macam. Kesusahan ibu tadi tu tak beranak lagi, kan? Nak kena buat pergi ke hospital, nak kena buat keluar duit yang ayahnya tadi, sudah tentu lagi hospital. Tak, kalau pergi hospital swasta lagi lah duit banyak, nak kena cari. Untuk siapa tu? Untuk kita sekalian, untuk kita pada waktu tu. Maknanya kita duk menyusah ibu bapa ni daripada duduk dalam perut ni, menyusahkan mereka. Oleh kerana tu Nabi SAW, Allah Ta'ala suruh kita berbakti pada mereka. Kerana apa? Kerana nak bayar pun tak padan. Maknanya tak terbayar jasa, tak terbayar apa yang mereka susah melahirkan kita dulu. Baik. Kemudiannya, bila dah beranak pula, nak pergi cari baju, nak pergi cari pampers, nak pergi cari susu, macam-macam, kan? Nak pula lahir tadi, ada kuning pula, nak kena cari ubat pula, nak kena pergi apa dia dicucuk, cek di hospital pula, di klinik pula. Kalau ikut-ikut tu kak, nak ceritanya kita tadi, kita duduk situ tu, kita yang menyusahkan. Berapa banyak kesusahan yang kita lakukan kepada kedua ibu bapa kita, lebih-lebih lagi kepada ibu kita.
Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi dalam ayat tadi, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tak tahu apa-apa. Kita tak kenal, tak tahu apa-apa, yalah. Kemudian mak ayah lah ajar. Dah lahir tadi mak ayah lah ajar sampai kita boleh berjalan. Kan, jalan terbah, mak pegang, ayah pegang. Sekali jalan terbah, ayah pegang, mak pegang, kemudian sampailah boleh berjalan. Bercakap pun macam tu jugalah, tak boleh bercakap, mak ayah duk bercakap. Kemudian dia pun boleh bercakap. Pegang pun macam tu jugalah. Belajar ni, siapa guru yang selepas hakikatnya Allah Ta'ala yang mengajar? Ibu bapa kita lah yang mengajar kita. Maknanya penghormatan, kemuliaan tadi kepada kedua bapa yang berjasa sangat-sangat kepada kita. Dengan kita boleh bercakap ni, boleh duduk tekan Facebook ni dulu ni dengan sebab mak ayah kita lah. Ni buat belagak apa, mak ayah kita tak reti nak Facebook, tak reti nak WhatsApp, tak reti nak online, kan, kita buat gelak. Padanya hakikatnya kita ni reti tadi ni, tahu tadi ni, ataupun pandai tadi ni, mari daripada mak dan ayah kita lah yang ajar kita. Hakikatnya kita reti tu. Kalau tidak, tak mari reti tu, nak mari reti lagu mana? Kan? Kalau dia tak sebut, hak ni pisau tajam bahaya, yang ni api, tu bukannya hak yang dapat di sekolah tu dah nombor berapa dah cikgu tu, kan? Tapi hakikatnya hak yang tu sampai pakai baju, pakai seluar, itulah pengorbanan ibu dan ayah. Betapa kita ni menyusahkan mereka ni, tak tahulah. Dia pakai beli hak yang kecil, cara kecilnya, hak yang umur rendah, sekolah rendahnya, sekolah menengahnya. Jadi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah Ta'ala jadikan panca indera mujur, alhamdulillah, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, la'allakum tashkurun, supaya kita bersyukur. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat. Syukur kita kepada ibu bapa ialah berterima kasih kepada mereka. Kita berterima kasih kepada kedua ibu bapa. Tanda kita terima kasih, kita berkhidmat, kita berbakti kepada kedua ibu bapa ketika mereka dah tua. Kan? Hakikatnya kita kena berbakti kepada mereka. Ni kita duduk di sekolah, kita dah reti, pandai main handset, pandai bercakap, pandai dan semua. Akhirnya kita tidak menghormati kedua ibu bapa. Kita mesti berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Kenapa? Kerana sebahagian daripada redanya Allah Ta'ala tadi terletak pada reda kedua ibu bapa. Mudahnya hak yang mudahnya kita nak ingat apa dia? Sebab apa kita kena berbakti kepada ibu bapa? Sebab apa? Sebab mak ayah kita ni bersusah payah kat kita ni, punyalah banyak. Kan? Kalau kita dah dewasa, ibu bapa kita dah tua, kita berbakti pada mereka pun tak terbayar. Adakah ada anak-anak yang sanggup apa? Ni kalau kecil dulu mak ayah kita basuh berak. Basuh berak disebut ni. Basuh kecing, basuh berak. Ada tak anak-anak yang sanggup untuk berbuat sedemikian pada waktu orang tuanya sudah tua? Tanya diri kita, kan. Kalau dulunya dia nak makan apa, kita nak makan apa, semua dia beli. Pada waktu sekarang ni, apakah salahnya kalau kita apa yang nak dimakan oleh kedua orang tua kita beli? Padahal kalau kita beli pun tak beli seperti mana kedua ibu bapa kita beli dulu, lagi banyak pada kita. Telah mereka korbankan dalam memelihara anak. Di samping sangat banyak pula yang telah dibelanjakan untuk keperluan anak-anak mereka. Sudah tentulah banyak. Kalau kira-kira lah perasaannya tak padan lah. Yang duk hantar sebulan 300 tu tak padan pun. Kalau nak kiranya, bulan 1000 pun tak padan nak kiranya pengorbanan, nak kiranya hak yang mak ayah kita habis kat kita tu. Berlonggok lagi, maksudnya tu. Banyak lagi, koklah ada berasa padan dah hantar duit. Anak-anak duit tadi bukan pengganti kepada akhlak ataupun pengganti kepada bakti kepada kedua ibu bapa. Bukan yang tu hakikat bakti.
sebahagiannya apa dia, sebahagiannya banyak ataupun luas berkenaan dengan bakti kepada kedua ibu bapa, bukan setakat kita menghulurkan wang. Kita membeli pakaian dia, bukan sekadar itu. Kita mendengar, kita mematuhi, kita menghormati percakapan dia, kita tidak menghina dia, kita mendengar percakapan dia, kita memuliakan dia. Itu pun sebahagian daripada kita berbakti kedua kepada ibu bapa. Maka adalah sangat wajar seorang anak mengenang jasa baik orang tuanya, apakah lagi di saat mereka berada dalam usia yang sangat tua. Itulah katnya kan, katnya macam tu lah. Sebab apa? Sebab kita pun akan jadi orang tua. Mudah tak? Mudahnya macam tu lah. Apa yang kita buat kepada orang tua kita, itulah kita akan dapat ketika mana kita menjadi orang tua. Jadi kehidupan kita ni putaran. Mu tak berbuat baik, tak mau dengar cakap-cakap mak ayah, mendahakai kedua ibu bapa, tunggu nanti anak-anak akan mendahakai kita pula. Pada waktu itu barulah kita merasai perihnya perasaan ibu dan juga ayah. Yang lemah segala-galanya, tambah pula yang lemah, yang tak ada, yang kita kata tak boleh dah nak bergerak dan sebagainya, di mana mereka sangat mengharapkan bantuan orang tua. Okay. Ya, maknanya senantiasa duduk dalam keadaan lagu mana pun ada masa untuk orang tua. Kalau duduk jauh, secara jauh, bukan payah pun telefon dia, telefon 2 minit kan, tanya khabar, itu pun sudah mencukupi ataupun sebahagian daripada jasa, mengenang jasa kedua ibu bapa kita. Tanya khabar sahaja. Kedua ibu bapa kita bukan nak suruh kita balik sebab tak boleh nak balik, tahu kan. Begitu jugalah kalau kita ni yang tak ada duit, bukan mak ayah kita nak minta duit kita, tak. Tapi sebenarnya hakikatnya kita kena faham bahawa kita seorang anak, kita kena buat berjasa kepada ibu bapa. Kerana apa? Kerana Nabi SAW menyebut menjadi sabit, sebab kita akan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana kita berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Kita menyayangi mereka dengan apa jua. Dan salah satu lagi saya nak kongsikan dengan tuan-tuan guru, puan-puan guru, muslimin, muslimat yang ada. Hakikatnya kehidupan kita ni kita akan pergi kepada tua. Siapa pun macam tu. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Dan sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia dia, sudah tentulah wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi, Allah taala akan balikkan semula. Nakis alaik, Allah taala akan balikkan semula. Nakishu fil khalqi, dalam kejadian dia, fala yaqilun, adakah kamu tak berfikir? Fikir tak? Kan? Kita, Allah Subhanahu wa taala akan pusingkan kita balik. Pusing lagu mana ustaz ni? Pusing balik daripada kita mula lagu mana? Kita mula dengan tak ada gigi, kemudian kita akan balik semula dengan tak ada gigi. Hakikatnya kita lagu tu, tak kira lah bukan mak ayah kita saja, kita pun akan pergi ke tempat tersebut. Kita mula dengan pakai pampers, akhirnya kita akan balik berpakaian pampers. Kalau dia sakit melarat dan sebagainya, pakai pampers balik. Ada jual pampers orang tua. Sebab apa? Sebab hakikatnya kita akan diputarkan oleh Allah Ta'ala. Kejadian Allah Ta'ala diputarkan semula. Kalau dulunya kita didukung, pada umur yang tua nanti kita juga akan didukung. Pada hakikatnya dulunya kita kena dipapah ataupun kena pegang tangan, nak berjalan pun tak betul dah. Begitu juga sampai pada waktu tua, orang tua kita akan sampai macam tu, dan hakikatnya kita pun akan sampai jadi macam tu juga. Kan? Kalau dulunya pada waktu kecil-kecil dulu, cepat marah. Sikit-sikit marah mak dia, lambat sikit lambat basuh susu, lambat apa jamu makan, tak kenal sikit marah. Kemudian akan sampai pada waktu tua pun kita pun akan cepat marah juga. Jadi mak ayah kita yang cepat marah pun kita faham, kita kena memahami bahawa kita pun akan sampai pada waktu tu. Dia marah, dia cepat marah tadi,
Dan juga pada waktu kecil kita dulu, dalam keadaan apa dia? Tanya makan ridak lagi. Padahal baru mak dia baru jamu dia kata tak makan lagi. Orang tanya. Tok dia tanya, dia tak makan lagi. Orang jiran sebelah kata tak makan lagi, padahal jamu dah. Bila sampai pada waktu tua kita nanti pun, hakikatnya akan jalan lutut lah. Lepas tu kita dok marah mak ni nyanyok. Kan? Ayah nyanyok tadi orang pergi makan, dia kata tak makan. Tak, hakikatnya lagu tu rupa. Kan? Dia akan merat. Dia akan merat. Dia nak hak nu, nak hak ni dah. Dulu kecil kita dulu lagu tu lah. Pergi kedai nak tengok nak hak ni, nak makan ni, nak hak ni, nak beli ni. Bila sampai pada waktu tua, Allah Subhanahu Wa Taala balikkan semula dalam ayat surah Yasin yang kita baca, wa man nu'ammirhu nakaisu fil khalqi afala yaqilun. Itulah hakikat kita. Mak ayah kita yang tua, lalu kita kena menyantuni mereka, kita kena memahami hakikatnya apa. Allah Taala balikkan semula perangai budak kembali kepada mereka. Jadi bila kalau kita faham dan kita mengamati, lalu kita biasa, kan? Kita senyum lah, maknanya kita gelak ataupun buat senyap macam tu lah, tak apa. Sebab apa? Sebab kita pun sampai pada waktunya kita akan tua nanti, dipanjangkan oleh Allah Ta'ala insya-Allah umur kita, lalu kita akan berperangai serupa tu juga. Itu hakikatnya. Lalu ada ibu dan ayah kita yang masih ada, lalu kita gunalah peluang ni untuk berbakti kepada ibu bapa, kerana berbakti tadi di atas dalam keadaan kita tadi duduk akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Begitu jugalah mak ayah. Begitu juga hakikatnya mak ayah pun. Macam jugalah satu kisah. Kita yang sebagai mak ayah sekalipun ada satu nasihat daripada satu kisah. Kisah seorang ibu yang mempunyai anak driver taksi. Anak dia ni ada banyak orang, ada 3 orang. Tapi salah seorang dia tadi driver taksi. Bila mana dia driver taksi, mak dia tadi yang nasihat kepada ibu dan ayah pula. Mak dia tadi dalam keadaan duk puji anak tu lah, anak yang doktor, anak yang engineer, anak yang hantar duit sebulan 300, sebulan 500 tu. Yang hak duk dengan dia ni ialah driver taksi. Kan? Duk dengan dia, faham lah tuan-tuan, yang duk dengan dia bukan nak beri sebulan 300-500 ribu macam hak yang adik-adik abang dia. Mak dia ni duk puji sana, puji sini hak abang tu. Hak ni mu ni malah mengaji. Mu ni padahal driver taksi dah malah mengaji, tengok abang-abang mu tu mengaji tinggi. Kan? Tapi dia tak perasan hakikatnya yang duduk dengan dia tadi. Ni nasihat kepada mak ayah pula lah. Yang duduk dengan dia tadi, yang menjaga dia tadi, anak hak yang driver taksi itulah. Apa yang dia makan, itulah yang mak dia makan. Kan? Yang duduk jauh tadi ni, yang kerja besar tadi ni, dia hantar sebulan 1,000. Contohnya sebulan 300. Mak tadi duduk pujilah. Pada hakikatnya kalau kira-kira anak yang duduk dengan dia tadi setiap hari tadi, bawa mak dia pergi sana, bagi makan sekali dan sebagainya dengan mak dia tadi, lebih daripada yang diberi oleh apa dia adik ataupun abang dia yang bekerja besar tadi. Akhirnya nak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mak dia tadi sakit. Telefon sana tak boleh balik kerja, urusan banyak. Telefon hak yang satu lagi pun macam tu juga tak boleh balik. Mak ni sakit teruk dah. Akhirnya yang duduk bersama dengan dia, yang akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dia meninggal pun di dalam teksi. Anak yang dia tadi duk dia membezakan dengan abang-abang yang lain. Itu hakikat dia. Kadang-kadang mak ayah tadi dia kira hak yang duk jauh. Kira yang duduk jauh, tadi duk beri 300 sebulan, 400 sebulan, 500 sebulan. Yang duduk dekat ni tak beri apa, tapi kan setengah hari lagi dia bagi makan. Mak nak pergi mana dia bawa. Mak sakit demam dia pergi hospital. Mak nak ubat dia lah beli ubat. Pada hakikatnya kalau kira-kira dia juga beri sumbangan kepada kedua bapanya. Oleh kerana tu ibu dan juga bapa juga, ibu dan bapa
kena melihat, kena berlaku adil dalam keadaan apa, keadaan anak dia tadi tak kira, jangan membeza-bezakan. Kenapa? Kerana kita belum tentu di manakah ataupun siapakah yang akan bersama kita pada akhir umur kita. Ini kan pula anak tadi, kisah tadi yang keduanya, janganlah mengatakan ataupun hanya bersaksikan duit ringgit tadi menjadi menjadi sebahagian daripada ganti. Jangan merasakan ganti untuk berbakti pada ibu bapa dia hantar duit tak. Janganlah begitu rupa. Maknanya dia kena berdoa kepada ibu bapanya, bertanyakan khabar kepada kedua ibu bapanya, membantu kedua ibu bapanya dan sebagainya. Janganlah hanya dia kira hulur duit itu kira berbakti kepada ibu bapa. Itu sebahagian daripada berbakti kepada ibu bapa. Anak yang soleh selalu berbakti terhadap orang tuanya ketika masih hidup. Oleh kerana itu tiga perkara bila mati anak Adam, hadis yang kita selalu dengar. Yang pertamanya sedekah jariah sampai kepada kita. Yang keduanya ilmu yang memberi manfaat. Yang ketiganya waladun salihun. Yang nak jadikan waladun salihun kita lah kena berusaha supaya kita menjadi walad, seorang anak yang saleh, iaitulah anak yang berbakti kepada ibu bapa, yang menghormati kepada ibu bapa, yang berakhlak kepada kedua ibu bapa. Ketika masih hidup berbaktilah. Kalau dah tak ada peluang ataupun dah tidak ada ibu dan bapa kita, lalu kita buat yang kedua, selalu berdoa kepada mereka. Kita berdoa supaya Allah Ta'ala ampunkan mereka, letakkan mereka di dalam golongan yang syurga, dari penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibu bapa adalah anak kunci syurga. Anak kuncinya ibu bapa, makna kita kena benar-benar betul-betul berbakti, memuliakan kedua ibu bapa kita. Cari alasan, utamakan. Yang pertamanya utamakan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keduanya kehendak Nabi, kehendak Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita. Ketiganya tadi ialah kehendak kedua ibu bapa. Sebab itu adalah hadis yang lain tuan-tuan, sebelum kita mengakhiri. Hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati seorang sahabat. Siapa dia? Dalam satu hadis yang berbunyi, an Asma binti Abu Bakar qalat, an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma qalat, qadimat alayya ummi wa hiya musyrikah. Asma kata, waktu pada suatu hari ni mak dia datang, mak dia ni musyrik, mak dia ni bukan Islam. Kemudian dia minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri pendapat. Qultu inna ummi qadimat wa hiya raghibah. Apa dia? Mak aku mari ni kerana apa? Kerana dia rindukan aku. Afa asilu ummi, apakah aku akan boleh melayan dia? Bolehkah aku terima dia? Tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata, "Na'am, sili ummak." Walaupun mak dan ayah kita ni bukan Islam, mak ayah kita ni bukan Muslim, pun Nabi SAW suruh berbuat baik. Bukan ikut agama dia, tapi berbuat baik pada dia tu, walaupun dia bukan Islam, wajib buat baik kepada kedua ibu bapa. Apatah lagi kalau seorang Muslim, seorang beriman kepada Allah Ta'ala seperti mana ibu dan bapa kita, sudah tentulah lebih lagi lah kita kena berbuat baik. Selagi mana tidak menyuruh kepada haram, lagi itu kita kena buat. Selagi mana dia tidak melarang untuk kita buat sesuatu yang Allah Ta'ala suruh, lagi itulah kita kena ikuti. Jadi dan jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai kita duk tunggu tak buat kebajikan, duk tunggu nanti. Akhirnya kita terlambat, kita tak dapat buat kebajikan kepada ibu bapa. Apa salahnya buat kebajikan, sedekah ke, apa-apa sahaja ke, kita niat untuk kita berikan pahala tadi kepada kedua ibu bapa kita. Jadi hadis yang seterusnya, hadis yang ke-6, sabar bila susah, syukur bila senang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Terima kasih kepada semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسبح كفارة من سورة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا